Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Ya, kali ini kita berjumpa lagi dan hari ini cikgu akan menyentuh 3.2 sistem peredaran darah dan tumpuan kita ialah struktur dan fungsi salur darah, sistem peredaran darah ganda 2 dan juga denyutan jantung. Ya pelajar, pertama sekali jom kita kenali struktur dan fungsi salur darah utama yang ada dalam badan kita. Ya pelajar, apakah salur darah utama yang ada dalam badan kita? Yang pertama, anda perlu tahu bahawa salur darah yang terdapat dalam badan kita ialah arteri. Arteri sangat penting kerana mengangkut darah beroksigen ke seluruh bahagian badan. Dan seterusnya, arteri bercabang kepada salur darah yang lebih kecil yang dikenali sebagai arteriol. Arteriol pula akan bercabang kepada salur darah yang lebih kecil. Ya pelajar, apakah salur darah yang lebih kecil pelajar? Ya, salur darah yang lebih kecil ini kita kenali sebagai kapilari darah. Kapilari darah yang hanya setebal satu sel membenarkan pertukaran gas respirasi berlaku di sini. Seterusnya, darah terdia oksigen akan diangkut daripada kapilari darah ke venal. Venal seterusnya bersambung dengan vena. Ini bermakna venal dan juga vena mengangkut darah terdia oksigen. Darah terdia oksigen seterusnya akan diangkut melalui vena kembali ke jantung sebelah kanan. Seterusnya pelajar, kita lihat struktur dan fungsi arteri. Jika kita lihat di sini, apakah struktur istimewa yang ada pada arteri yang membolehkan arteri mengangkut darah beroksigen dengan efisien ke seluruh bahagian badan kita? Yang pertama pelajar, arteri kita berdinding tebal, berotot dan banyak tisu yang elastik bagi menahan tekanan darah yang tinggi. Kerana kita tahu darah beroksigen dipam dari jantung sebelah kiri, iaitu dipam oleh ventricle keluar melalui aorta ke seluruh bahagian badan pada tekanan yang tinggi. Dan seterusnya, arteri tiada injap. Saiz lumen arteri adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan saiz lumen bagi vena. Dan kita juga tahu bahawa fungsi arteri ialah mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh bahagian badan, kecuali arteri pulmonari. Arteri pulmonari pula mengangkut darah terdia oksigen dari jantung ke paru-paru. Pengaliran darah yang cepat dan pada tekanan yang tinggi dalam arteri. Oleh itu, denyutan nadi dapat dikesan. Kita lihat pula vena. Apakah struktur? Ataupun apakah ciri yang ada pada struktur vena ini? Dan apakah fungsi vena kita? Vena berdinding nipis, sedikit berotot dan elastik. Untuk apa pelajar? Bagi memudahkan pengaliran darah. Seterusnya, vena berbeza daripada arteri kerana vena mempunyai injap. Kenapa vena perlu mempunyai injap? Anda perlu ingat, vena mengangkut darah terdia oksigen. Dari mana pelajar? Dari seluruh bahagian badan kembali ke jantung.
Okay, oleh itu, vena memerlukan injap bagi membantu pengaliran darah dengan baik dan lancar. Seterusnya, saiz lumennya yang kecil. Dan fungsi vena ialah mengangkut darah terdia oksigen dari seluruh bahagian badan kita ke jantung, kecuali vena pulmonari. Vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari paru-paru ke jantung sebelah kiri. Masih ingat lagi tak? Dan seterusnya, pengaliran darah dalam vena adalah perlahan dan pada tekanan yang rendah. Oleh itu, tiada denyutan nadi. Dan seterusnya pelajar, salur darah ketiga yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kapilari darah. Kapilari darah mempunyai saiz lumen yang paling kecil antara ketiga-tiga jenis salur darah ini. Ciri yang seterusnya, kapilari darah berdinding paling nipis, hanya setebal satu sel dan tidak berotot. Dan kapilari darah juga tiada injap. Kapilari darah membenarkan pertukaran gas, makanan tercerna dan bahan kumuh antara darah dan sel badan secara resapan. Pengaliran darah yang perlahan dan pada tekanan darah yang menurun. Seterusnya, tiada denyutan nadi. Ya pelajar, itulah tadi ketiga-tiga salur darah yang terlibat dalam sistem peredaran darah kita. Ya, apakah jenis sistem peredaran darah kita? Ya, sistem peredaran darah kita dikenali sebagai sistem peredaran darah ganda 2. Sebelum itu pelajar, jom kita ulang kaji dahulu. Apakah nama bahagian-bahagian yang terdapat pada sistem peredaran darah kita ini? Terutamanya bahagian jantung dan juga jenis-jenis salur darah yang terlibat. Yang pertama, anda perlu tahu dan perlu ingat, jantung kita boleh dibahagikan kepada 4 ruang utama seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini. Pertama ialah sebelah kanan, bahagian atas ini dikenali sebagai atrium kanan. Bawahnya ialah ventricle, iaitu ventricle kanan. Sebelah kiri pula, bahagian atasnya ialah atrium kiri. Dan bawahnya ialah ventricle kiri. So, jantung kita ada 4 ruang jantung. Dan seterusnya kita lihat salur darah utama. Yang pertama ialah vena cava pelajar, mengangkut darah terdia oksigen dari seluruh bahagian badan kembali semula ke jantung. Seterusnya pelajar, arteri pulmonari mengangkut darah terdia oksigen dari jantung ke peparu. Kita juga ada vena pulmonari. Ya, vena pulmonari mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung sebelah kiri, iaitu ke atrium kiri. Dan seterusnya pelajar, kita ada aorta. Ya, aorta mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh bahagian badan. Dan kita lihat pula, kapilari darah. Ini adalah kapilari darah di peparu yang membenarkan pertukaran gas berlaku. Dan seterusnya kita ada kapilari darah di sel badan, ataupun di tisu badan. Ini juga membenarkan pertukaran gas berlaku di tisu badan. Pelajar, anda juga perlu tahu ya, sistem peredaran darah kita dinamakan sistem peredaran darah ganda 2. Kerana sistem peredaran darah kita melibatkan 2 peredaran. Di mana darah memasuki jantung sebanyak 2 kali dalam satu peredaran lengkap. Yang pertama dikenali sebagai sistem peredaran pulmonari. Sistem peredaran pulmonari melibatkan
Darah terdia oksigen dari jantung sebelah kanan diangkut ke peparu melalui arteri pulmonari untuk pertukaran gas di peparu. Darah beroksigen dari peparu diangkut melalui vena pulmonari ke jantung sebelah kiri. Jadi bermakna darah tadi diangkut dari jantung ke peparu dan juga dari peparu ke jantung. Yang kedua pelajar, kita juga ada sistem peredaran sistemik, di mana darah beroksigen daripada jantung sebelah kiri iaitu ventricle kiri diangkut ke seluruh bahagian badan melalui arteri, dan darah terdia oksigen dari tisu badan diangkut melalui vena ke jantung sebelah kanan iaitu ke atrium kanan. Jadi pelajar, kita nampak dengan jelas ya, sistem peredaran darah ganda dua melibatkan dua sistem peredaran. Pertama ialah sistem peredaran pulmonari, kedua ialah sistem peredaran sistemik. Seterusnya pelajar, tahukah anda bagaimana jantung anda boleh dipam setiap hari? Jom kita lihat pengepaman jantung. Inilah jantung anda. Pengepaman jantung melibatkan dua proses. Untuk pengepaman jantung ini pelajar, anda perlu tahu. Yang pertama, anda perlu tahu apakah diastole. Jom kita lihat apakah diastole pelajar. Apabila kedua-dua atrium mengecut, tekanan di dalam atrium adalah tinggi. Pada masa ini, injap trikuspid dan bikuspid akan terbuka. Apabila injap trikuspid dan bikuspid terbuka, darah akan ditolak memasuki ventrikel. Pada masa ini, injap sabit akan tertutup dan penutupan injap sabit menyebabkan bunyi dup terhasil dan ventrikel akan mengendur. Ya, ventrikel mengendur kerana menerima darah dari atrium. Jadi pada masa ini isi padu ventrikel bertambah. Keadaan ini pelajar kita namakan sebagai diastole. Bacaan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil sebagai tekanan diastolik. Dan kita ada satu lagi. Ya, kita juga perlu tahu. Seterusnya ialah sistole. Sistol jantung. Apakah yang dimaksudkan dengan sistol? Semasa sistol, anda perlu tahu kedua-dua ventrikel mengecut. So, apabila kedua-dua ventrikel mengecut, tekanan di dalam ventrikel akan menjadi tinggi. Pada masa ini, injap trikuspid dan bikuspid akan tertutup. Penutupan injap trikuspid dan bikuspid akan menghasilkan bunyi loop. Darah akan ditolak keluar dari jantung. Pada masa ini, injap sabit akan terbuka. Keadaan ini kita namakan sebagai sistole. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dinamakan sebagai tekanan sistolik. Mari sama-sama belajar, kita lihat bagaimana jantung kita mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Anda pernah mengukur tekanan darah anda? Alat yang digunakan oleh doktor untuk mengukur tekanan darah kita namakan sebagai sphygmomanometer. Dan untuk tekanan darah yang normal ialah 120 bagi bacaan sistol
per 80, okay, bacaan diastole, okay, ataupun 120 per 80 milimeter mercury. So, bacaan di atas 120 merupakan bacaan sistole, manakala bacaan di bawah itu adalah bacaan diastole. Ataupun, okay, untuk orang dewasa, bacaan yang sesuai ialah 120 per 75. Dan seterusnya, denyutan nadi. Mengapakah kita ada denyutan nadi? Tahukah anda dari mana datangnya denyutan nadi tersebut? Denyutan nadi adalah hasil daripada pengecutan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Dan tahukah anda, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi kita. Yang pertama ialah jantina. Ya, rupanya kadar denyutan nadi perempuan adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan lelaki. Mengapa agaknya tu? Tahukah anda bahawa perempuan mempunyai saiz jantung yang lebih kecil jika dibandingkan dengan lelaki? Perempuan memerlukan kadar denyutan jantung yang lebih tinggi untuk mengepam darah ke seluruh bahagian badan dengan lebih efisien. Dan seterusnya umur. Semakin bertambah umur, semakin rendah kadar denyutan nadi kita. Yang ketiga ialah kesihatan. Kadar denyutan nadi orang yang sakit sama ada tinggi ataupun rendah. Kedua-dua ini pelajar pada kadar denyutan nadi yang tinggi dan pada kadar denyutan nadi yang rendah boleh membahayakan kesihatan dan boleh membawa maut. Apa lagi agaknya faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi kita? Cuba cari pelajar. Ya, selain daripada yang cikgu berikan, 3 di sini sebenarnya, aktiviti kita juga boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi kita. Seterusnya pelajar, anda pernah tak mendengar perkataan penyakit kardiovaskular? Tahukah anda penyakit kardiovaskular yang adalah antara pembunuh utama? Penyakit kardiovaskular ialah penyakit yang melibatkan jantung dan juga salur darah. Jika anda lihat di sini pada gambar yang cikgu tunjukkan ini menunjukkan bahawa pemuda ini mendapat serangan jantung. Jadi, apakah penyakit-penyakit kardiovaskular? Jadi, penyakit-penyakit ini ialah seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi dan juga beberapa penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan jantung dan salur darah. Ya, bagaimanakah cara untuk kita mengatasi ataupun mencegah daripada mendapat penyakit-penyakit kardiovaskular? Ataupun penyakit yang berkaitan dengan jantung dan salur darah ini. Ya pelajar, pertama, makanlah makanan yang seimbang. Kurangkan pengambilan lemak atau kolesterol dalam diet harian anda. Yang kedua, sentiasa bersenam kerana bersenam boleh melancarkan perjalanan darah. Ketiga pelajar, amalkan gaya hidup sihat. Apakah maksud gaya hidup sihat? Ya, gaya hidup sihat. Elakkan daripada mengambil minuman beralkohol, elakkan daripada merokok. Dan banyakkanlah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dalam kehidupan seharian kita. Sangat penting bagi anda dan bagi kita semua menjaga kesihatan jantung kita. Jadi pelajar, sehingga berjumpa lagi, semoga kejayaan menjadi milik anda semua. Semoga bermanfaat untuk semua usaha dan terus berusaha. Jangan lupa banyakkan berdoa dan jangan lupa pelajar jemput subscribe, dan untuk lebih banyak lagi video, jom ke channel Cikgu Zembayus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.